لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شغل من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. So 20 apa? Satu 23 satu betul ha? 23 satu tak 23 Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak ta'ala, maka iaitu 20 sifat. Ini ada kaul masyhur. Adapun kaul mu'tamad indal asy'ariyah 13. Ya. Di sini mengikut kaul Imam Abu Mansur Al-Maturidiyah. Imam Abu Mansur Al-Maturidi dikira 20. Mana sifat 20 itu saja ke sifat tu? Bukan. Mana ulama-ulama ilmu kalam atau ulama usuluddin, sebagaimana ulama-ulama dalam ilmu lain juga, mereka ada istimbat, ada mujtahid masing-masing. PK ada mujtahid dia, ya, dalam bidang ni pun ada ijtihad. Maka ulama telah ijtihad di kalangan usuluddin. Kalau ulama usuluddin cukup dengan 20 sifat, maka kenallah ia akan Allah Ta'ala dengan arti tidaklah ia menjadi orang yang mentasyabuhkan makhluk dengan Tuhan. Dia boleh bezakan mana makhluk dan mana Tuhan dia. Ya, dengan 20 sifat tadi cukup. Dan setengah kaul mengatakan 13 cukup. Itu. Sedangkan Allah Ta'ala mempunyai sifat yang terlalu banyak. Segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga, semuanya sifat Allah Ta'ala. La nuqsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Ya, itu. Serupa juga macam kita, kalau kita nak misal sifat yang ada pada batang tubuh kita ni banyak. Ya. Tuan-tuan nak kira daripada rambut tuan-tuan, daripada mata, telinga, hidung, dada, bau sampai kaki, beratus sifat ada. Tapi untuk kenal, kadang 2-3 sifat dah kenal. Dia tengok dia batuk je, dia berjalan, dia kenal, ni dolar ni kan, ni Mamat, 3-4 sifat dia. Tak adalah tuan-tuan nak kenal suruh berdiri apa nak ukur kau betul kau dolar. Dia kata kau ni betul biar dia. Ya, maknanya dengan beberapa sifat tadi cukup dia kenal. Iaitu ulama telah mengupas. Baik, sekarang yang pertama daripada dia adalah wujudun. Wujud artinya ada. Mana wujud dia kenal di sini adalah wujud yang zati. Ya, adapun wujud kita dipanggil wujud yang majaz. Wujud kita dipanggil wujud yang muqayyad. Adapun wujud Tuhan di sini wujud yang mutlak. Itu beza dia. Bahkan dikatakan wujud Tuhan wujud, kita wujud sama, tak sama. Wujud kita majaz sandar saja, ambil nama dan hakikat wujud yang sebenar ialah wujud Allah Ta'ala. Apa makna wujud yang sebenar? Mana wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan dia tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Itulah wujud yang hakiki. Ya, maka tidak ada wujud yang sedemikian melainkan Allah Ta'ala sahaja. Ya, wujud Allah Ta'ala sedia. Itu sebab dia kait bawah tu. Mana wujud. Kemudian sifat yang kedua, kidam. Ya, kidam ialah sifat. Adapun qadim itu isim, nama. Ya, kalau qadim makna zatun muttasif bil kidam, zat yang bersifat dengan kidam, maka itu dia panggil qadimun. Kan takut keliru setengah dengar kidam, ada dengar qadim, mana satu. Qadim itu dia panggil isim, qadimun. Adapun kidam itu dia panggil sifat. Ya.
Baik, sekarang sifat qidam adalah merupakan membayangi wujudul hakiki, wujud yang sebenar-benar, atau dipanggil wujudul mutlak. Yang ini saja dikatakan sebagai wujud yang melambangkan makna ketuhanan. Adapun didakwa oleh manusia yang tidak beriman, yang tidak mengenali Tuhan, maka di sini jelas jawapan dia. Ya, wujud yang sebenar, wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan. Ya, itu makna qidam. Kalau ditanya apa makna qidam, kalau kata arti lainnya, tengok tu dia kira arti. Arti maknanya translate daripada Arab kepada bahasa Melayu tu. Kalau makna lain, makna qidam ialah ibaratun an nafil adami sabiq lil wujud. Qidam makna dia ialah ibarat daripada nafi adam sabiq lil wujud, bagi ada. Mana tiap-tiap kewujudan dia ada dua jenis. Satu wujud yang kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Satu lagi wujud dia didahului oleh ketiadaan. Wujud semua makhluk didahului oleh ketiadaan, maka tidak dinamakan dia qidam, dinamakan dia hudus, baharu. Ya, sebab istilah-istilah dan usuluddin kita kena faham. Baru kita pegang kitab satu cukuplah, kitab lain kita boleh pegang. Ini kalau tak faham istilah 20 kitab dia kata betul tak faham panjang, sampai ke mati tak faham. Ya. Tanya baharu qidam bermakna baharu lah. Biar. Ya. Apa makna baharu bahasa Melayu? Arab dipanggil hudus, lawan bagi qidam. Ya. Jadi makna qidam ialah ibaratun an nafil adami sabiq lil wujud. Bila itlak kata qidam, dia terus akal kita nampak ternapinya adam sabiq. Apa makna adam? Ketiadaan. Bukan alif dan mim ya. Alif dan mim itu Nabi Adam. Ni ain dan mim, adamun. Adamun makna ketiadaan. Maka ketiadaan dalam bahasan usuluddin dia ada dua. Satu dipanggil adam sabiq, satu dipanggil adam lahik. Adam ketiadaan, sabiq mana mendahului. Ketiadaan yang mendahului bagi wujud, satu lagi ketiadaan yang berhubung dengan wujud. Sekarang kita makhluk, kita dikepit oleh dua adamain, dua ketiadaan. Ada kita sekarang, dulu ada tak? Tak ada. Sebab tu kita ada surat beranak. Ya, Tuhan jangan tanya surat beranak. Allah Ta'ala tak ada surat beranak. Dia bukan jenis diperanak. Lam yalid walam yulad. Dia tidak diperanakkan. Bermakna dia bukan daripada sesuatu. Tiada sesuatu daripada makna bukan Tuhan daripada sesuatu. Walam yulad, dan dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan. Dia tidak beranak, mana tidak ada satu pun yang dibangsakan kepada dia. Tak boleh bin pada dia. Dia pun tak dibin, dia ahad, tunggal. Jadi bila sebut qidam, terus akal kita akan nampak. Sebab tu ulama meletakkan qidam dalam kategori salbiyah. Ya, salbiyah dengan mana insilaf, mana ternapi. Sifat ini tidak akan dipaham melainkan diterjemah dengan makna ketiadaan. Qidam mana ketiadaan permulaan, baqa ketiadaan kesudahan, mukhalafah ketiadaan mumasalah, ketiadaan menyamai, wahdaniyat ketiadaan berbilang. Itu dia mesti diterjemahkan dengan makna ketiadaan. Sebab makna dia ialah menafikan satu di satu perkara. Bila kita sebut qidam, maknanya nampak terus ternapi satu perkara di satu perkara. Apa dia ternapi satu perkara qidam? Ternapinya hudus baharu. Di siapa? Di zat wa sifat Allah Ta'ala. Kita itlak nampak qidam, terus akal kita nampak ya, bahawasanya ternapi maknanya ketiadaan yang mendahului bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham dia? Jadi sifat ini dipanggil salbi, dengan mana insilap. Kalau kita makhluk, nak buat misal mudah ya, makhluk ada sifat salbiah dia. Contoh dia fakir. Apa makna fakir? Mesti diterjemah dengan ketiadaan. Fakir mana ketiadaan harta. Kalau yatim, ketiadaan ayah. Kalau mandul, ketiadaan anak. Itu
Ya, mana benda ni dia menceritakan ternapi suatu di satu perkara. Ya, itu makna dia. Jadi kidam maknanya lawan dia apa? Hudus. Kidam sedia, lawan dia baharu. Hudus bahasa Melayu panggil baharu. Apa makna baharu? Bukan baharu macam barang baru beli, bukan. Baharu ni mana masabaqahul adam walahikahul adam. Bila itlak kata baharu, kidam dengan makna barang yang mendahului oleh dia oleh ketiadaan. Dia didahului oleh ketiadaan dan dia akan bertembung balik dengan ketiadaan. Siapa? Contoh kita sendiri. Sebab kita ni panggil baharu hadis. Ya, yang bersifat dengan baharu hudus dipanggil hadis. Bila banyak dipanggil hawadis, jamak dia. Maka Tuhan muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hawadis jamak kalimah daripada kalimah tunggal dia hadisun. Mana Allah Ta'ala tidak mumasalah, dia tidak ada jalan persamaan dengan segala makhluk, zat, sifat dan af'al dia. Ya. Jadi kidam, bila kita itlak saja kidam, terus akal kita nampak. Pada pandangan akal kita terus nampak. Ya, itulah apa? Ketiadaan permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiadaan permulaan. Makna apa? Mana wujud Allah Ta'ala wujudul asliyun, wujud yang asli, asal memang hak dia. Ya, ada pun wujud makhluk semua ni dia panggil lawan asli apa? Arid, wujud yang baru datang. Sebab dah ada surat beranak. Wujud yang baru datang, asal dia tak ada. Semua kita ni asal tak ada. Ya, kanallah wala syai'a ma'ahu. Telah ada Allah Ta'ala dan tak ada sesuatu pun yang serta dengan dia. Dia tunggal, ahad. Ya, itu. Habis tu. Itu makna kidam. Bila sebut kidam dia terus kita perasan. Maknanya zat dan sifat Allah Ta'ala ternapi, didahului oleh ketiadaan. Faham eh? Dia kena slow sikit. Kata pening. Ya. Makna zat Allah Ta'ala, diri Tuhan dan sifat Tuhan tidak didahului oleh ketiadaan. Mana wujud dia sedia kala. Oleh kerana itulah dia tidak berhajat kepada pencipta. Ya, bahkan dia yang mencipta. Sebab tu salah kalau orang tanya siapa jadikan Tuhan. Itu soalan paling bodoh. Kalau orang tanya siapa jadi Tuhan, kau ni paling bodoh manusia dalam dunia. Ya, soalan tu tak boleh keluar soalan tu. Dia kata siapa jadikan Tuhan. Bila itlak Tuhan tak sah, dia kena jadi. Kalau kena jadi itu bukan Tuhan makhluk. Tuhan dia penjadi, pencipta, bukan dia dicipta. Kalau dia dicipta bermakna asal dia tak ada. Bila asal dia tak ada bermakna dia baharu. Maka wujud dia bukan wujud hakiki. Yang menjawab jawatan ketuhanan mesti wujud dia wujud hakiki. Wujud yang sebenar-benar yang tak didahului oleh ketiadaan. Maka tidak ada melainkan Allah Ta'ala sahaja. Faham ni? Sedap ngaji usuluddin tak? Dia main akal dengan jalan. Ya, bukan payah sangat, mudah ya. Itu mana kidam tuan ni? Sedia. Habis. Kemudian baka. Bila sebut baka, akal kita terus tangkap. Ibaratun an nafil adamil lahik. Tadi ibarat daripada adam sabik. Sabik mana apa? Ketiadaan yang mendahului. Yang sini pula dah ada. Kemudian ketiadaan yang menghubungi tak berlaku di Tuhan. Adapun kita berlaku. Kita asal tak ada, sekarang ada kan. Kemudian kita akan bertemu dengan ketiadaan yang akan menghubungi kita, al-maut. Ya, satu masa kita akan bertemu dengan satu peristiwa dipanggil apa? Mufarraqatur ruh anil jasad. Mufarraqatur ruh anil jasad. Bercerainya roh dari jasad. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Ya, peristiwa itu akan berlaku. Maka itu dinamakan apa? Al-maut. Jadi maknanya apa? Terhapusnya kewujudan. Maka dia Ta'ala tak boleh berlaku benda itu. Ya, wujud dia sedia kala dan selama-lama dia tak binasa. Ini wujud yang sebenar-benar. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Selain Tuhan semua binasa. Maka kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kemuliaan. Itu dia.
Habis. Kemudian ini yang dikatakan wujud yang hakiki. Ya, wujud yang hakiki mana wujud dia tidak didahului oleh ketiadaan, dan kewujudan dia tidak akan bertemu dengan ketiadaan. Baqa mana kekal selama-lamanya. Ya, dan kewujudan Allah Taala mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya bersalahan, mana tidak ada persamaan Allah Taala dengan segala makhluk. Ya, Allah Ta'ala tidak ada jenis persamaan dengan makhluk. Zat dia tak serupa zat makhluk, sifat dia tak serupa sifat makhluk, dan seterusnya lah. Itu di antara apa? Kehebatan, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat, mana tidak ada satu pun yang boleh menyerupai dirinya yang maha sempurna. Ya, lepas tu yang kata Tuhan duduk atas arash. Jadi buat wahabi pula. Ar-Rahmanu alal arsyis tawa, kan? Ta'ala bersemayam dua atas. Kau duduk macam kita lah, macam kita lah, tuan-tuan. Ada atas, ada bawah. Dia ringkas dia tiap-tiap sifat dan tiap-tiap kelakuan yang layak dipakai oleh makhluk. Fallahu mukhalifun bizalik. Allah Ta'ala mukhalafah dengan semua tu. Ya, Allah Ta'ala tidak ada persamaan dengan semua tu. Kalau ada sama, makna habislah. Jadi Tuhan macam makhluk, kita pula macam Tuhan. Ya, itu maknanya satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu kalau ada ayat-ayat Quran ya yang membawa rupa soalan macam sama, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah Taala di atas tangan mereka. Kata Tuhan tak sebut ada tangan pula. Wa kullu nasin awhamat tashbiha fa wi'un tanziha. Tiap-tiap anas Quran atau hadis yang nampak macam-macam sama, tuan ya. Wa yabqa wajhu rabbik, kekallah wajah muka Tuhanmu. Apa makna muka sini? Dua kaul dia. Ya, pendapat salaf, al-imanu bihi wajibun, as-su'ala anhu bid'atun wa kaifiyatul majhulah. Itu kata kalam Imam Malik. Beriman dengan ayat Quran wajib, soal tak payah soal. Orang semua faham dah tu. Ya, bid'ah kalau soal. Dan kafiat dia majhul, kita tahu macam mana dimaksudkan dengan wajhullah, wajah muka yang bayang macam wajah kita ya. Kita sama makhluk pun nama muka tak sama, tuan ya. Muka tuan-tuan dengan muka pintu sama tak? Muka kita dengan muka pintu sama tak? Wajib dengar lah luar ni. Orang ajar dengar lah ya. Aku tidak tahu datang belajar kan. Tuan guru saya kan, dia pantang kalau dia mengajar orang cakap, dia tutup kitab dia balik ya. Kan? Macam tu ya. Jadi masa kuliah jangan cakap lah, nak cakap kan lepas kuliah. Tuan cakap lah sampai subuh saya bukan. Ya, masa kuliah jangan cakap. Tuan guru saya pantang tu loh. Kalau tengah kuliah bercakap, dia duduk kitab dia balik je. Ya, faham lah tu ya. Bagi kita bahas ni ayat Quran, hadis Nabi, ya, dan kalang-kalang ulama yang membahas masalah ketuhanan Allah Taala, bukan main-main tuan-tuan. Habis. Mana mukhalafatu ta'ala lil hawadis, mana persalahan, mana ketiadaan persamaan antara Allah dan benda yang jadi makhluk. Kita pun kalau pergi dekat kedai perabot tuan-tuan, berpuluh tahun taukir perabot tu buat barang-barang macam-macam jenis perabot, adakah perabot tu ada serupanya dia? Makna sani' wal masnu', antara fa'il wal maf'ul tak ada jalan persamaan. Ya, tak ada jalan persamaan antara sani' wal masnu', antara fa'il wal maf'ul. Tak ada sama. Tetap maknanya Tuhan dengan cara dia zat yang qadim, adapun kita yang hadis cara kita. Itu makna dasarnya laisa kamitslihi syai'. Itu dasar makna yang besar kali. Jadi kita dengan Tuhan dipanggil mukhalif, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Mana ketiadaan persamaan Allah Ta'ala dengan segala hawadis, mana segala makhluk. Begitulah kedahsyatan, kehebatan Allah yang maha dahsyat. Sebab apa tak serupa? Sebab hakikat lain-lain. Hakikat lain-lain. Hakikat kita apa tuan-tuan? Baharu. Hakikat Tuhan wajib. Kita dipanggil baharu. Allah Ta'ala wajib. Zat yang wajib al-wujud dengan zat yang mungkin al-wujud. Mana ada sama tuan? Kita dengan apa tuan? Dengan haiwan pun tak sama. Lembu dengan kebau pun tak sama. Ayam dengan itik pun tak sama tuan. Apatah lagi maha dahsyat kewujudan Tuhan yang maha dahsyat. Habis. Ini ringkas-ringkas dibahas tadi. Kemudian yang kelima ni ialah qiyamuhu ta'ala binafsi. Ya, qiyamuhu ta'ala binafsi. Tu. Ini yang kelima. Ada setengah kitab kan, kalau
macam takribul ikhwan, bakuratul amani, ya. Dia ambil usul Arab, dia tak ada apa, dia tak ada membubuh lapas 1, 2, 3, tak ada, tuan, ya. Mabhasul wujud, mabhasul kidam, mabhasul baqa dan seterusnya. Sebab apa? Sebab dia takut ada tasyabbuh. Bila sifat tu ada 1, 2, 3, macam kita kata sifatnya ada dulu kemudian lah, kan? Bila 1 kemudian baru timbul 2, macam tu bukan. Cuma kita nak kira, bila nak kira adalah kita kira dulu kemudian. Mana kalau nak kira kalam dulu pun tak apa, nak kira hayat ke sama dulu pun tak apa. Sebab sifat Allah Ta'ala semuanya qadimah, sedia kala belaka, ya. Cuma ulama buat tu ada wajhut tanasub. Kenapa dia letakkan wujud dulu? Ya, kita nak pergi bahas kalau benda tak ada, buat apa bahas? Mesti benda tu wujud, ya. Tu ada wajhut tanasub, wajah kemunasabahan dia. Yang kelima ialah qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa makna qiyamuhu ta'ala binafsih? Artinya berdiri dengan sendiri. Pernah satu cerita dulu di sekolah agama, ya. Jadi budak sekolah tu ditanya oleh guru dia, oleh ustaz dia, apa makna berdiri sendiri? Dia pun bangun je ni. Dia je ni lah, dia kata, hoi, mati, kata. Cikgu dia kata, kalau macam tu Tuhan dah suruh pun dengan kau lah, dia kata. Ya, bukan makna berdiri, dia bangun daripada duduk bangun, kan. Ya, qiyamu binafsi ada dua makna itu. Aila yaftakiru ila mahallin wala muhassis. Itlak aja kita kata qiyamu ta'ala binafsi, mana apa? Terus dia nampak. Apa dia? Ibaratan, makna dia la yaftakiru ila mahal, satu, wala muhassis. Mana Allah Ta'ala dia tidak berhajat kepada zat, satu, dan kedua dia tidak berhajat kepada fa'il muhassis. Sebab apa tidak berhajat pada zat? Sebab dia sendiri zat, ya. Faham, ya? Tuan-tuan kena faham ni. Ya, semua dah faham kan, dalam mengaji usul dia banyak kan. Apa makna zat, apa makna sifat, ya, situ kena faham dulu. Bila sebut zat, mana apa? Maqama binafsi, barang yang berdiri dengan sendiri, itu zat. Kalau sifat, maqama bighairi, benda yang berdiri pada benda lain. Contoh kita kata apa, ya, tisu ni kan, ini zat, ya. Sifat dia apa? Putih. Putih itu sifat. Putih ni dia tak boleh duduk sendiri, dia mesti duduk di benda lain. Ya, dia duduk di apa, di baju, ya, dia duduk di kertas, dia duduk di apa, di buku ni, dia duduk di kitab, ya, dia duduk dinding. Maknanya tu arat sifat. Bila sifat, mana dia tak boleh bawa diri sendiri, dia kena menumpang pada benda lain. Kalau kita sifat baru, maka yang bawa diri sendiri dia panggil zat. Maknanya apa? Tiap-tiap zat dia mesti bersifat, dan tiap-tiap sifat mesti duduk di zat. Dia tak boleh bercerai tu, ya. Tapi mafhum dia lain. Mafhum zat ialah maqama binafsi, benda yang berdiri sendiri. Mafhum sifat, benda yang duduk di satu benda lain, mana dia zat. Itu kita ambil basic dulu, ya. Jadi bila kita kata mukhalafatun ala lihad, qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, dengan makna apa? Bahawasanya Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat. Bukan Allah Ta'ala itu sifat yang duduk di zat lain, ya. Mana Ta'ala ialah zat yang bersifat. Mana zat dia diri yang tidak berhajat pada benda lain, kemudian dia tasif, dia bersifat dengan segala sifat kamalan. Bermakna bukan Allah Ta'ala itu sifat yang duduk pada zat lain pula, tak boleh, ya. Mana qiyamuhu binafsi, mana la yaftakiru ila mahallin wala muhassis, dia tidak berhajat kepada mahal, kepada zat, sebab dia sendiri zat. Zat tidak duduk di zat ni. Zat kita ni mana menumpang benda lain, dia buat sendiri. Kemudian wala fa'il, dia tidak berhajat pada muhassis, kepada pencipta, sebab dah dulu makna kidam. Dia ada makna kidam ni. Makna kidam tu ada dalam makna mukhalafah, ada dalam makna qiyamuhu binafsi, ya, dengan makna dia tidak berhajat kepada pencipta. Itu makna qiyamuhu binafsi. Dia ada dua benda masuk tu. Tidak berhajat pada zat, sebab dia zat, dan tidak berhajat kepada pencipta atau fa'il, pencipta, sebab dia qadim, dia sedia kala tu, ya. Tu ringkas-ringkas tu ni. Kemudian wahdaniyah, artinya esa. Ya, ini satu perkara yang amat besar dalam perbahasan ilmu usuluddin, sehingga dinamakan ilmu ni dengan makna wahdaniyah. Apa makna ilmu dipanggil? Ilmu tauhid. Ya, ilmu usuluddin orang panggil ilmu tauhid. Tauhid mana? Wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan. Baik, di sini makna besar tuan-tuan ni. Qul huwallahu ahad, katakan Allah Ta'ala itu tunggal.
Sebab Tuhan dia mesti tunggal. Kalau dua, batal makna ketuhanan tu. Dan ingat, bila batal makna ketuhanan, tidak ada satu makhluk pun akan ada. Ya. Sebab yang boleh mengeluarkan min haizil adam ila haizil wujud, mestilah zat dia tu zat yang menjawat jawatan ketuhanan. Sebab kita tak boleh kan. Kita boleh menentu tak pada hakikat siapa nak sakit? Siapa nak sakit? Tapi kenapa sakit? Siapa nak mati? Kalau boleh tak nak mati, siapa kenapa mati? Itu sudah cukup dah. Satu ulama kata, aku kenal Tuhan dengan dua perkara. Yang aku nak, tak dapat. Yang aku tak nak, aku tanggung. Aku nak kalau boleh sihat, tapi tak dapat, pun sakit, kejap sakit, kejap masuk hospital, kan? Maknanya pententuan sebenar adalah dia. Ya. Baik, sekarang kita pergi makna ketuhanan amat besar ni, makna wahdaniyah. Wahdaniyah makna tunggal. Ya. Ketunggalan ini mencerminkan makna ketuhanan. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Satu. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Daripada ayat ini ulama kupas bagi buku kitab tuan. Ya ayyuhan nas, hei manusia, Tuhan kata. Ya. Kenapa Tuhan khitabkan pada manusia? Dia tak panggil makhluk lain sebab manusia dia banyak hal. Paling tinggi darajat pun manusia, tapi banyak hal pun manusia juga. Yang mengaku Tuhan je apa? Ayam itik lembu kebun tak mengaku Tuhan dah. Fir'aun mengaku Tuhan. Ya, Fir'aun tu manusia ke haiwan? Manusia. Ya, ana rabbukumul a'la, kata. Akulah Tuhan yang maha besar. Dia mengaku. Ya. Itu manusia. Kalau dia jatuh habis. Kalau dia naik, hebat tinggi. Lebih daripada malaikat lagi. Rasul-rasul Nabi-Nabi martabat lebih tinggi daripada malaikat. Ya. Jadi Tuhan tunjukkan, ya ayuhan nas, manusia, antumul fuqara. Jaga tu ya. Antum, kamu fuqara, fakir kepada Allah Ta'ala. Daripada ayat ini keluar sifat apa? Iftikaru kulli ma siwa ilaihi, atau iftikaru kulli ma ada ilaihi. Berhajat oleh segala yang lain kepada dia. Ya tuan-tuan, kalau faham betul-betul tauhid ni, tuan-tuan berjalan rasa dari dia. Tuan-tuan berjalan, tuan-tuan duduk, tuan-tuan bercakap, tuan-tuan tengok kipas, kereta berjalan, semua rasa dari dia. Dia akan rasa tuan. Ya, tapi kena faham betul-betul dan asal dalam tu biar dia terang. Ya. Masalah kalau dalam tak berterang pun bayar juga dah. Gelap. Dia terang dalam tu, jelas. Ya. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah." Aku tidak buka mata aku memandang makhluk melainkan kalau biar aku dah menghadap Tuhan. Itu iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti Rasulullah kata, "Lau uzina imanu Abi Bakr bi imanil alamin la rajahat imanu Abi Bakr." Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan seluruh alam, nasai lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar. Dan Rasulullah kata, "Ma fadala Abu Bakr bi kasratis salat wal siyam walakin ma qarra fi qalbi." Bukanlah hebatnya Abu Bakar itu dengan sebab dia banyak sembahyang, tapi dia memang banyak sembahyang. Banyak puasa, memang ada banyak puasa, tapi ada sir rahsia dalam kalbi itu. Apa dia? Ni makrifat. Dan makrifat dia naik, bukan tangga yakin sini, tangga dia naik tangga zauq wujdan. Dan itu dia bahas belakang nanti. Ini basic dia dan tapak. Belakang kan dia akan buka lagi lah. Satu peringkat hakikat, satu-satu dia akan buka. Dari situ kita akan dapat berlazat dengan Tuhan. Ya, kita dah hidup berapa tahun dah tuan-tuan? 50, 60. Ada tak lazat dengan Tuhan? Ada tak rindu hati kita ni macam mana seorang laki-laki rindu ke perempuan, perempuan gila ke lelaki? Ada tak rasa macam tu? Tuan dia duduk, tuan duduk teringat dia seronok tu. Dapat tak? Kalau tak dapat, ucap inna lillah. Kalau tuan-tuan tak dapat, tuan inna lillah. Mana apa inna lillah? Musibah. Musibah paling besar bila kalbi insan tidak ada alaqah dengan Tuhannya. Musibah besar tuan-tuan. Ya, iza asabatkum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bila kena musibah, maka ucapkan inna lillah. Musibah zahir kita faham dah, aksiden dan sebagainya. Ini musibah batin. Dan bila kalbi terpusing tuan, sebab apa dia pusing? Sebab dia tak berapa kenal. Kalau dia kenal, dia pergi nampak ni. Ni sekarang kita bahas masalah wahdaniyah, keesaan. Ya, makna ketuhanan iaitulah berhajat yang lain semua terikat dengan dia. Kemudian dia pula tidak berhajat, dia kaya dengan yang lain.
Sekarang yang pertama, berhajat segala yang lain. Bila sebut Tuhan, mesti semua benda terikat dengan dia. Kalau ada satu benda terkeluar daripada dia je, batal makna ketuhanan tu. Sekarang makna ini akan batal kalau dua Tuhan. Habis. Ya. Orang beli belah apa, pusat beli belah kan, satu je misalnya kan, semua akan tumpu kat dia. Tapi bila tumbuh dua tiga, habis separuh ke sana, separuh ke sini. Ya, penumpuan yang sebenar akan berlaku bila dia ahad, dia tunggal. Tak ada tempat lain, semua kepada dia je. Itu makna. Sebab tu tak boleh dua Tuhan. Kalau kita kata dua Tuhan, dia setuju. A dengan B. A jadi langit, B jadi bumi. A jadi langit, bumi dia buat tak? Yang buat bumi pun langit dia buat tak? Tak. Bila ada zat yang didakwa Tuhan, tiba-tiba ada benda terlepas daripada dia, jawab dia apa? Faqad batalat rububiyah. Maka batal ketuhanan dia. Situ kita faham. Makna dia mesti tunggal. Bila tunggal, semua tawajuh, semua ta'aluk terikat dengan berkait dengan dia. Tak boleh lepas sebenarnya. Dan benda ni nak dipandang. Dalam kita sebut la ilaha illallah. Ya, nafi isbat, dia ada 3 maratib. Ya, dia ada 3 martabat tuan. Martabat awam, bila kita kata la ilaha, tiada Tuhan, kita dah faham makna ketuhanan tu. Makna ketuhanan bahawasanya dia tidak berhajat kepada yang lain. Satu, di mana dia kaya. Yang kedua, yang lain semua terikat dengan dia. Itulah makna Tuhan. Tiada Tuhan, maka tidak ada zat yang semua benda terikat dengan dia. Baru kita isbat illallah, melainkan Allah. Bermakna setiap saat, setiap benda tidak terlepas dari Tuhan walau satu saat pun. Itu sebab Nabi suruh rahsia sir. Nabi kata jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdidkan, maintain iman kamu dengan kalimah la ilaha. Sebab dia makna bagi besar ni. Itu makna tapak kita beri, kita bina, kita sedar ketuhanan dia maha dahsyat, wahdaniyat, tunggal ia. Dalam tiap-tiap yang kita pandang, tuan-tuan pandang pokok nampak wahdaniyatillah. Ya, pandang langit nampak wahdaniyatillah. Pandang apa saja, depan, belakang, kiri, kanan, tuan-tuan akan nampak wahdaniyatillah. Depan bil basirah. Sebab kalau tidak tunggal, pokok ni tak ada, langit semua tak ada. Ya. Seolah-olah semua langit bumi ni berkata Allahu yattasif bil wahdaniyah. Lau lam yakun kazali lam yujad syai'un minal awalim. Seolah-olah pokok semua berkata, langit bumi berkata Allah bersifat dengan tunggal. Kalau tidak tunggal, nasai satu makhluk pun takkan ada. Bermakna kewujudan makhluk mencerminkan ketunggalan Tuhan. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, Quran sebut ni, Quran ni, fasamma wajhullah, di sana wajah Allah. Ada ke ni? Wajah Allah, jangan kata sana ada, dah berbilang nak. Wajah tu makna wajhut tajalliyat. Wajah pentajalian. Sebab semua tu berkait dengan dia. Baik, sekarang seorang ayah. Ya, ayah, kawan kita ni, dia ada anak, dia ada bini, dia ada cucu, dia ada kebun, dia ada kereta, dia ada rumah. Jadi bila dia baru meninggal seminggu, kita tengok rumah dia, kita nampak dia tak? Kita tengok anak dia, nampak dia tak? Kita tengok pokok kat rumah dia, kebun dia pun nampak dia. Ingat, ini dipanggil wajah tajalli. Ya, kita pandang di pokok, ingat kawan ni, pandang. Jadi semua benda semua terikat dengan Allah. Jadi bila kita pandang langit, nampak dia. Sebab kalau tak tunggal, makhluk tak akan ada. Kau langit tak akan ada kalau tidak ada Tuhan bersifat dengan badannya. Ya, langit, bumi, makhluk semua. Jadi maknanya semua ni mencerminkan wahdaniyatillah. Tu sila pandang, semua ni dalam dia duduk dalam makna wahdaniyat, tunggal. Itu sebab besar makna tunggal. Dan seruan para nabi dan rasul-rasul membenteras lawan tauhid apa? Tasyrik, menyengutukan Tuhan. Ya, sebab tu kata ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budah illallah. Marilah kesekalian kamu kepada satu kalimah yang selaras. Semua nabi-nabi seru kalimah ni. Ya, bahawa kamu tidak menyembah melainkan Allah. Sebab dialah sebenar Tuhan yang sebenar-benar ni. Itu maknanya wadah niat ni maknanya terang kan ni, tunggal. Jadi pandanglah ketunggalan Allah dengan mata dalammu, ketiga mata dalam, mata luar kamu membuka. Kita buka dalam benak. Ya, mata luar memandang kepada asar kesan-kesan ketuhanan Allah Taala. Mata dalam memandang kehebatan dia.
Ya, di situ maknanya iman kita makin kuat, makin terang. Ya, sebab semua dipanggil mazhar liwujudillah, cermin memandang kewujudan Allah dan ketunggalan Dia. Allah Karim. Habis tu ya. Kemudian ni sifat apa tuan-tuan ni? Salbiyah sampai wahdaniyat ya. Wa khamsatu ba'daha salbiyatun. Dan 5 selepas daripada wujud, apa daripada wujud ni? Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsi, wahdaniyat. 5 tu. Wa khamsatu ba'daha. 5 selepas wujud dia panggil salbiyatun, sifat salbiyah. Yang pertama sifat apa panggil? Nafsiyah. Kenapa dia namakan wujud nafsiyah? Apa makna nafsi? Diri. Mana sifat wujud ni dia terus tunjuk kepada diri. Ya, kalau kita kata Pak Cik Mamat ada rumah, dia kata ada, akal kita pandang ke mana? Terus diri dia. Ya, kalau dia kata dia ni maknanya fakir, ada makna lain, bermakna dia tak ada harta. Kalau kata yatim, dia pergi makna lain. Oh, dia ni tak ada anak, dia makna lain. Tapi kalau wujud terus pada diri, sebab tu diri panggil nafsun, maka dipanggilkan dia nafsiyah. Jadi ulama letak tu ada wajhut tanassub, wajah kemunasabahan. Ya, wujud dipanggil nafsi sebab dia dilalah, dia tunjuk pada diri. Adapun 5 tadi menunjuk kepada apa? Salab, menafikan, ternapi segala kekurangan tadi. Baharu kekurangan, ya, terhapus maknanya fana kekurangan, mukhalafah makna mumasalah kekurangan, qiyamuhu bi ghairi itu kekurangan, ya, ta'addud berbilang itu kekurangan. Ya, jadi kita itlaq wahdaniyah mana ibaratun an-nafi kumu sittah. Dia akan belakang dia bahas ni. Kam yang 6. Muttasil munfasil fi zat, muttasil munfasil fi sifat, muttasil munfasil fil af'al ya. Habis tu. Itu 5 salbiyah. Kemudian dia masuk sifat ma'ani. Ini ni. Mana dia 7 ni. 7 selepas tu dia panggil makna apa dia? Al-qudrah. Qudratun. Artinya kuasa. Kuasa makna apa? Sifat yang ada pada zat Allah. Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizzat. Ya. Tata'allaku. Maka dia bertakluk ya bagi kulli mumkinat. Sifat kudrat ialah kekuasaan. Ya. Yang mana dia ni bersifat dengan segala sifat salbiyah kecuali qiyamuhu bi nafsi. Ya, faham? Tengok Kudrat Ta'ala kidam tak? Sedia tak? Sedia. Kudrat Ta'ala kekal tak? Kekal. Itu maksud dia. Kudrat Ta'ala mukhalafah tak dengan kudrat makhluk? Mukhalafah. Sebab kudrat kita baru dijadikan kudrat Ta'ala qadim, dia sediakan itu seterusnya. Kecuali qiyamuh bin nafsi tak boleh masuk tu. Sebab qiyamuh bin nafsi maknanya dia berdiri sendiri, sedangkan kudrat dia maknanya ittisab, dia berdiri di zat ya, atau sebab dia sifat. Atau mana kekuasaan Allah Ta'ala, yang mana kekuasaan Allah Ta'ala ini dia bertakluk dengan iradat 2 ya. Bawah ni iradat, mana kendak. Kekuasaan dan iradah maknanya berkendak. Berkendak sini bukan makna yahtaj ya. Yahtaj makna berhajat. Berkendak sini makna at-taksis, menentu. Ya. Mana penentuan. Kita besok pagi nak pergi mana? Dah ada program kan? Sana sekian. Bermakna siapa yang tentu tu? Kalau ni sembah kita makhluk, kita dah tentu besok nak pergi sana, pergi sini. Itu dia panggil taksis. Ya, kita lah. Kemudian sampai masa kita buat. Buat tu dia panggil apa? Peranan kudrat. Cuma kudrat kita, iradat kita tak sama dengan kudrat dan iradat Ta'ala. Iradat Ta'ala kudrat yang hakiki, zat yang hakiki, iradat yang hakikiyah. Maknanya kudrat Tuhan, iradat Tuhan dia tidak didahului oleh ketiadaan, dia qadim. Habis. Jadi 2 sifat ni kan, peranan dia besar tuan-tuan ni. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat iradat Tuhan ni dia bertakluk, peranan dia kepada semua makhluk. Ya. Pertama sekali kalau kita kata kudrat, takluk dia apa? Kalau kita ngaji dan takluk, dia panggil tanjizi qadim. Makna lulus bila qadim sedia kada. Sebelum makhluk ini ada, maka sudah berlaku takhsisul iradah. Dah tentu siap ada. Ya, sebelum kita ada kan. Sebab kita makhluk yang fakir, yang hina ni pun buat program ada apa? Ketak kerja orang Walaupun kadang-kadang ketak tak kerja orang ni. Ketak kerja orang tak kerja.
Jadi maknanya sudah ada perancangan. Sampai masa kita buat. Kalau makhluk yang jahil ni pun Masya Allah ada perancangan, maka Tuhan jangan ceritalah. Dia maha mengetahui dan semua milik dia, tuan-tuan. Ya, sebelum ada segala-gala telah siap tasis iradat. Sabda Rasulullah SAW, Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu saja yang berlaku. Apa yang tidak dikehendaki Allah takkan berlaku. Bermakna semua yang kita lihat dulu, sedang dan akan datang, dia masuk dalam apa dia panggil masyiatillah, kehendak Allah Ta'ala. Ya. Jadi cermin di mana? Paling dekat diri kita. Dia Tuhan sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak lihat ke? Terang kesan daripada ta'aluk ilmu Tuhan, ta'aluk iradat Allah Ta'ala dan ta'aluk kudrat. Kudrat makna taksir, memberi kesan. Setelah ditentu sampai masa dijadikan. Jadi semua tu dipanggil apa? Ya, terikat. Dipanggil terikat. Sebab itulah kalbi kita kalau nak terang, kita rajin-rajinlah memandang keterikatan sekalian makhluk dengan Tuhannya melalui sinaran nur zikr. Kita zikirkan tadi Allah, Allah. Berarti itu taksisul iradah, taksir, ya, taksirul qudrah, inkishafil ilmi, semua masuk. Ya, sebab Allah dipanggil apa? Nama. Ya, nama menunjuk pada apa? Zat. Bila zat yang tasif, dia masuk semua, tuan. Tersebut Allah itu dipanggil, ya, dipanggil Sultanul Azkar. Raja bagi segala zikir ialah kita guna nama Allah. Allah. Lepas dalam Quran letakkan syarat kalau nak rasa, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut dan ingat nama Tuhan kamu secara tabattul. Apa tabattul? Putus yang lain. Pop, bertumpu betul. Insya-Allah dia terbuka. Ya, insya-Allah dia akan terbuka. Tu lain kali kita bahas lagi insya-Allah masalah mana cara-cara menjalani peringkat demi peringkat sampai terbuka hijab kita dengan Allah Taala. Ya, yang pertama dia kena apa, tuan-tuan? Ya. Dia kena istimrar, kena kekal. Ya. Jadi bila dia kekal dia akan dapat kemanisan. Lepas kemanisan dibuka syauq, kerinduan. Lepas daripada kerinduan baru dia akan buka, ya, iaitulah hijab, rafa'tul hijab. Ya, bila kita banyak zikir, dia akan pergi pada peringkat-peringkat tu. Dan insya-Allah dia akan, ya, maknanya ada mukasyafah, pembukaan kalbi dengan Tuhan. Di situlah baru letakkan halawah, kemanisan yang dahsyat. Ya, kita nak manis tapi kena susun, tuan. Susun cara dia boleh dapat. Sebab kalau dia dapat kemanisan dengan Allah Ta'ala, itu paling besar kali. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar terbuka antara hamba dengan Tuhan dia. Terbuka apa? Makrifat dia sebenar dengan Tuhan ni. Maka termasuk dalam ma'ani sini bahawa dimulai kudrah, iradat, ilmu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma sallallahu. Fa inna khaira kullahu biyadik wa anta bina raufur rahim. Allahumma haqqinna bihaqqil alif wa rasulullah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin ya Allah. Allahumma 'alaika bil yahud wa sallam. Allahumma 'alaika ya qahhar ya jabbar ya muntakim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallah.